إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita dah masuk satu ayat, rasanya masuk ayat 28 surah Al-A'raf, dan dalam ayat ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membongkarkan bagaimana orang kafir menipu dan mendakwa sesuatu yang tidak benar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tengok ayat dia. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni, tengok ayat 28 ni. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, apabila orang Arab jahiliyah melakukan fahisha. Semua ulama tafsir Ibn Kathir, Wal-Qurtubi, Wal-Tabari, mereka ambil pendapat para tabi'in seperti Sa'id ibn Jubair, wa Mujahid ibn Jabr, wa Ikrimah, wa Siddi, wa Ibn Asbat, wa Muhammad Al-Quradhi. Semua para tabi'in kata ayat ni turun mengenai Arab jahiliyah yang mereka tawaf dikelilingi Masjidil Haram dalam keadaan bogel. Kanu yatufuna hawla al-baiti urah. Orang Arab jahiliyah tawaf mengelilingi Kaabah dalam keadaan bogel, telanjang. Tak pakai baju langsung. Naam. Tak pakai baju. Wa kanatil mar'atu, ni tafsir Ibn Kathir. Tafsir Tabari. Wa kanatil mar'atu tada'u an-nas'ata 'ala farjiha. Wanita Arab walaupun dia malu, tapi oleh kerana mereka tipu atas agama. Sebab itulah subhanallah tuan-tuan, semua penipuan boleh dimaafkan kecuali penipuan atas agama. Paling bahaya bila menggunakan agama Allah untuk tujuan kepentingan sendiri. Bila ulama sanggup memputar pelik fakta Quran dan hadis untuk kepentingan para pemerintah. Bila pemimpin, dia sebenarnya pemimpin, khususnya di negara Islam, pemimpin yang zalim, seperti di negara kita, dia tak boleh nak kelentung masyarakat kecuali dengan agama. Tak boleh. Sebab tu agama ni sentiasa digunakan sebagai senjata ampuh untuk matikan hujah masyarakat awam. Bagaimana mereka boleh buat salat jarak sebagai satu ibadah baru menggunakan ulama. Tapi alhamdulillah ada satu mufti kita, alhamdulillah mufti ni dah mula bangkit.
Mufti Perlis dah mula bangkit dan mendedahkan bahawasanya vaksin yang dikatakan satu ketika wajib, rupanya membawa padah dan bawa mudarat yang sangat bahaya. Kita ialah kita orang bawahan. Kita tak ada kuasa. Kita bila cakap ramai orang mati kerana vaksin, orang akan campak pendapat kita dan tidak akan percaya kita. Dikata anti-vaksin. Sekarang ni bukan isu anti-vaksin. Sekarang ni isu dia dos penggalak dah terbukti ramai orang mati cara mengejut ataupun orang sakit ataupun lumpuh dan ramai orang yang menderita kerana vaksin. Sedangkan dulu mereka kata booster tak perlu dan tak wajib. Penipuan demi penipuan. Penipuan demi penipuan. Sebab tu pemerintah ni nak menipu rakyat boleh tahu. Tapi paling bahaya bila pemerintah menggunakan agama. Pemerintah menggunakan mufti. Mufti dijadikan sebagai alat yang sangat murah untuk menghalalkan perkara yang haram. Sebab dalam Islam ada satu kaedah, la darar wa la dirar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la darar wa la dirar. Dalam Islam, apa jua awak nak makan, nak jual ubat ke vaksin, kalau dia ada mudarat, mu tak boleh nak jual ataupun halalkan. Inilah paling hebat dalam Islam. La darar wa la dirar. Ma makna la darar? Tidak boleh mudaratkan manusia. Wala dirar, tidak boleh mempromot dan jual perkara yang boleh mudaratkan orang lain. Apatah lagi kalau kita gunakan nama Islam, nama agama, menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan ayat Al-Hadis untuk menghalalkan perkara yang mudarat kepada rakyat. Subhanallah, bila kita kata vaksin, kita berpertikai, dia kata anti-vaksin. Tengok, pandai dia guna. Sekarang ni orang yang dah ambil dos pertama, dos kedua dan tak nak ambil dos ketiga, adakah kita nak panggil mereka anti-vaksin? Dia dah ambil dos pertama, dos kedua. Dia ni dah rela bagi tangan, mudah cucuk. Anak kita banyak yang mudarat. Khususnya anak perempuan kita. Ramai yang dah rosak peraturan period dia. Siapa nak tanggungjawab? Memanglah dipaksa kita. Orang kata, Ustaz, kamu disuruh untuk sign satu kertas. Kami dah lepas tangan. Yelah, kita sign kertas sebab awak dah desak kita. Kita tak boleh masuk mall, kita tak boleh naik flight, kita tak boleh masuk masjid. Kamu dah cekik kita habis-habisan. Anak kita nak masuk sekolah. Anak kita nak masuk maktab. Anak kita nak masuk universiti. Tak boleh dapat allowance kalau tak ambil vaksin. Kita tak ada peluang. Memang kita akan pergi untuk cucuk. Awak cucuk racun pun kita akan dicucuk juga. Sebab kita dipaksa. Kita tak ada pilihan. Nak naik flight kena. Nak rentas degree kena ambil dos. Kalau kita nak ambil allowance, orang pension tahu. Kawan saya pension tentera, komando. Terpaksa ambil vaksin sebab takut nanti pension dia tak dapat. Dah mu ugut. Jadi bila awak dah paksa rakyat, lepas tu bila kita pergi awak suruh sign. Adakah ini kononnya kita lepas tangan? Awak paksa rakyat. Wala haula wala quwwata illa billah. Lepas tu nama anti-vaksin tu kan macam penyakit dada ke pencuri. Betul. Kita dituduh. Saya nak hari tu kan nak pergi rentas Terengganu, pergi Kelantan. Pegawai tu kata, awak ni anti-vaksin ni. Kata tak tuan, saya tak anti-vaksin. Isteri saya dah cucuk dah. Anti-vaksin apa? Isteri saya dah cucuk. Anti-vaksin apa? Aku belum lagi sebab aku tidak dikontrol lagi. Saya tak ada jawatan apa-apa. Tapi kesian guru, cikgu. Kesian. Apa? Cikgu nak buat apa? Semua mangsa. Polis pun jadi mangsa. Polis sendiri jadi mangsa. Cikgu, tentera, pihak pension, semua jadi mangsa. Sebab vaksin ni boleh membahayakan nyawa. Terbukti. Betapa ramai yang jadi mangsa. Mati di hospital. Ini belum tahu lagi long term. Long term belum lagi. Ini baru berapa bulan? Baru 3 bulan kita, betul tak? Ramai yang mati cara mengejut. Anak muda mati mengejut. Main bola. Orang aktiviti. Orang naik daki gunung Puk. Jatuh rebah mati. Wala haula wala quwwata illa billah. Naik basikal. Tiba-tiba rebah. Semua masalah jantung. Jantung tidak berfungsi. Tapi itulah hadis tu betul lah. Macam presiden memang dah
akan jadi macam ni. Yang hadis orang mati wujud ke, mati muda ke. Ada juga hadis tetapi saya tak pasti hadis ni. Semalam ada satu ustaz tu kata dia memang nak kumpul duit buat jenazah, van jenazah baru. Dia kata GM Hotel Sri Malaysia Kedah kata ada 32 tahun. Ialah orang duduk hotel mati. Ya Allah. Dalam bilik ke mana ke tak tahu. So kita buat van jenazah je lah. Ni sebenarnya kita kena ingat bab orang mati ni sebab vaksin. Allahumma salli alaihi Rasulullah. Ni belum lagi yang kita sampai ke muncak tahu. Sebab sekarang ni kita akan melalui satu lagi fasa iaitu Great Reset. Memang yang tu adalah yang kita dah tanya. Kerja bank pun dikata kami tak tahu lagi. Tunggu bulan 2. Bulan 2 Bank go to digital. bank akan pergi ke arah digital. Kita tak tahu apa akan jadi kepada currency. Sekarang ni pihak jahat ni, Freemason ke, orang yang nak buat satu one world order ni, dia nak mendesak ke arah cepatkan urusan. Jadi kita pun tak sempat nak tarik nafas tau. Lepas tu kita tak ada hak kuasa atas kita punya own harta. Tu yang bahaya. Harta kita pun akan dikontrol. Bayangkan wang kita dah tak ada nilai. Allahu Akbar. Jadi yang bukan nak menakutkan, memang benda tu dah jelas dah, bukan teori. Dulu orang kata teori. Sebab itulah kita tengok ustaz-ustaz PhD dulu, doktor PhD yang dulu kata, kalau sembahyang rapat akan ancam nyawa. Macam mana sekarang ni wahai doktor? Mengenai nyawa mereka yang boleh katakan ratusan ribu yang terdedah kepada risiko, dan mereka yang betul-betul mati. Yang mati tu alhamdulillah, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kat dia. Macam mana orang yang lumpuh separuh, tangan tak boleh bergerak, siapa nak ganti? Siapa nak tanggungjawab? Tak boleh bekerja, tak boleh tanggung keluarga. Siapa nak tanggung semua ni? Yang paling pelik sekali, kita negara Islam paling teruk tahu. Kalau macam Sweden, yalah, ayah saya kat Sweden. Sweden, dia tak wajib tahu. Sweden tidak ada sebarang paksaan. Kat UK pun dia dah stop dah. Bebas. No No mask. New Zealand tak pakai mask tau. New Zealand, Sweden. Kita kat sini dipaksa tahu. Di Saman. Vaksin tu pun terpulang. Dia nak ambil. Ya betul. Sweden tak ada paksaan tau. Kecuali kalau nak terbang ke negara lain, kena ambil. Dia flight domestik tak perlu vaksin tau. Flight domestik di antara negara Eropah tak perlu. Tapi bila orang nak pergi negara luar Eropah, perlu ambil vaksin. Kita nak pergi atau ke KL kena ambil vaksin. Allahu Akbar. Tak apalah. Sebenarnya kita pun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk bagaimana penipuan paling dahsyat. Tengok orang jahiliyah dulu. Orang kafir, musyrik. Ni musyrik ni. Bila nak capai kepentingan perniagaan dia akan guna agama. Sebab tu Allah kata, wa idza fa'alu fahishatan, bila mereka buat sesuatu fahisyah, kemungkaran, qalu, apakah bukti ataupun apakah sandaran yang mereka akan guna bila buat benda yang menentang ajaran Nabi Ibrahim ataupun berlawanan dengan perintah Allah. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana. Alasan pertama, wajadna 'alayha aba'ana. Atau ayah buat benda ni. Kenapa? Sebab itulah bila kita tengok sekarang ni anak kita diserap salat jarak. Bila akan datang generasi kemudian anak baru, bila tengok salat jarak, dia tak boleh nak ubah. Sebab dia kata, ayah aku salat jarak juga. Bila kita kata sunnah Rasulullah, sembahyang rapat. Dia kata, apa nak suruh tukar agama? Tengok. Begitulah jadi bid'ah yang paling bahaya apabila bid'ah ini diserap dalam silibus. Sekarang dalam silibus, diajar salat jarak. Wajib. Ya, silibus. Saya ada buku, ada orang hantar kat saya. Buku yang direka, di tengah cetak, dibuat balik, solat jarak akan masuk dalam silibus. Tengoklah nanti. Generasi akan datang, bila tengok ayah, atuk moyang dia solat jarak, awak nak ubah solat rapat? Tak akan. Kita boleh tak sekarang ni ajak orang solat rapat di masjid? Tak boleh. Itu pun slowly lah, kita tekan, barulah. Itu pun rapat sejadah. Subhanallah.
Ni amalan bid'ah ni, bahaya bid'ah. Bid'ah ni akan diserap dalam masyarakat melalui dua perkara. Yang pertama, pemimpin yang zalim. Yang kedua, melalui ulama yang fasik, ulama ahli bid'ah. Dia pun. Sebab tu kadang-kadang kita tengok amalan-amalan pelik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Atiyah. Banyak hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda 'ala mayyitin fawqa thalath." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang pihak wanita dan juga lelaki untuk berkabung lebih daripada 3 hari atas mana-mana kematian illa ala zawj. Hanya wanita boleh berkabung atas kematian suami, iddah dia 4 bulan 10 hari. Tapi kematian ayah, kematian adik 3 hari sahaja. Tidak ada kematian lepas seminggu kita buat makan, tak boleh. Tapi masyarakat dah buat. Siapa yang rosakkan? Ustaz. Ustaz pun nak dapat duit. Bila awak buat majlis tahlil, dia dapat duit. So, bila awak kata ini Rasulullah dah larang, dia akan marah. Sebab kepentingan dia telah diancam. Sebab tu sentiasa orang yang ada kepentingan akan gunakan agama untuk capai kepentingan. Sama ada kepentingan politik, seperti parti Islam. Minta maaf, Parti Islam di Syria. Bukan sini. Tengok Tok Guru dia yang di Syria, bukan sini tahu. Tok Guru di Syria. Ada seorang Tok Guru dah pakai baju Syiah, dah pakai dah. Baju Syiah macam mana? Syiah tapi warna kuning sikit, warna oranye. Dia pakai dah. Telah dipakaikan slogan. Kalung. Dah letak kalung dah. Serempan besar demo ni. Macam mana ni? Manakah akidah? Dulu awak, kalau orang Islam, awak kafirkan dia. Ni bukan Islam. Subhanallah. Sebab tu bahaya sangat bila agama digunakan untuk kepentingan politik ataupun kepentingan perniagaan. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana. Bila mereka buat tawaf baru, iaitu tawaf dalam keadaan telanjang, bila tanya, siapa yang buat ni? Qalu wajadna 'alayha aba'ana. Alasan mereka, atau ayah kami jumpa ayah tawaf dalam keadaan bogel. Kemudian dia kata, wallahu amarana biha. Allah suruh kita tawaf dalam keadaan bogel. Allah jawab, qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah Subhanahu wa taala tidak suruh buat benda yang fahisyah. Allah Subhanahu wa taala tidak perintah Nabi Ibrahim untuk ajar umat dia tawaf dalam keadaan bogel. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun? Tergamak kamu mendakwa sesuatu yang tidak benar atas Allah. Nanti kita akan tengok dalam surah Al-A'raf antara azab Allah paling dahsyat kepada golongan agamawan yang gunakan agama Allah dan menipu atas nama Allah dan Rasul. Paling dahsyat. Nanti kita akan tengok ayat dia, kalau tak silap ayat 40 lebih. Tapi tak sampai. Boleh kita melompat kejap. Cuba tengok ayat dia. Tak apa, surah Al-A'raf juga. Orang, Allah kata, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Tengok. Ayat berapa? 37. Tengok ni. Allah kata, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Tidak ada lebih zalim daripada mereka yang cipta satu dakwaan tidak berasas atas nama Allah. فَمَنْ أَظْلَمُ menipu atas nama Allah. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Kemudian أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ, ataupun dia tolak dan menodai Quran dan Sunnah. Tengok azab dia. Allah kata, أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ. Memang Allah Subhanahu wa taala telah catat ajaran sesat mereka yang mereka telah buat. Tengok. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Saat paling ngeri bagi mereka yang menipu atas nama Allah. Bila? Saat kematian dia.
akan disiksa. Tengok. Seperti mana golongan syekh-syekh ataupun ulama yang menipu atas nama Allah. Orang yang kata vaksin tu wajib dalam Islam, wajib ambil. Ni satu salah tu besar tu. Sebab orang kata, ulul amri kata ambil vaksin wajib. Tak kaji. Awak tak kaji lagi. Awak tak kaji lagi vaksin betapa bahaya. Kita tak ada hak tahu nak menentang. Siapa kita nak menentang? Terus kena panggil oleh balai. Kita siapa nak menentang? Tapi bila kita kata, ni umur nak cucuk aku apa? Aku sihat, tak perlu. Dahlah pandemik kita dah nampak penipuan dia. Tapi sebab tu agamawan ni dia bertanggungjawab sangat depan Allah. Sebab tu Allah kata, faman azlam, tidak ada lebih zalim mimman iftara yani reka, tipu. Al-firyah. Firyah ni iftira, nipu. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allah kadiban atau kadzdzaba bi ayatihi. Ataupun mendustai dan menodai dan menolak kebenaran Quran dan hadis. Sebab tu ada seorang PhD marah kat saya, Dr. PhD. Macam tak ada beza lah dia orang Yahudi. Tak, lagi jahat pada orang Yahudi saya nampak. Tengok, bila kita kata Rasulullah, sebenarnya kalau nak ikut, Rasulullah SAW larang orang suapkan ubat milen. Kalau kita sakit sebenarnya, kita tak boleh nak paksa orang makan ubat tau. Rasulullah SAW ketika baginda wafat, qala la taludduni. Al-lud, awak suap ubat di dalam mulut orang sakit dalam keadaan dia tak sedar. Awak tak boleh tahu. Kalau orang sakit, dia ada hak, dia manusia. Dalam Islam, Islam ni hebat. Subhanallah. Islam ni hebat. Walaupun awak sakit, awak masih mempunyai hak tidak menerima ubat. Aku tak nak ubat. Tak nak ubat. Saya tak tahu ubat ni. Kita tak tahu. Dalam Islam, kalau awak kena penyakit, walaupun penyakit bahaya, tahu tak? Kanser. Kalau kita ditimpa penyakit kanser, kita tolak ubat dan kita sabar dengan uji Allah, masuk syurga tanpa dihisap. Ada ulama kata kalau tolak pula ubat kemo ni memudaratkan diri, macam samalah berdosa nak macam bunuh diri lah. Astaghfirullah. Tahu tak kemo ni, kalau kita kaji kemo, betapa bahaya kemo dia. Racun. Saya tahu, ayah Allah arham, ramai di keluarga saya sendiri yang bila ambil kemo, darah dia jadi cair tau. Hitam. Terbakar darah dia. Dulu darah merah. Ialah kanser lah. Kanser leukemia. Kanser leukemia ni, dia 50-50. Tapi bila ambil kemo, darah jadi hitam tau. Buang air kecil pun hitam. Buang air besar, cair hitam. Habis. Bagi saya, yang membunuh dia adalah kemo. Wallahu'alam. Ajal dia sampai. Tapi, kalau dalam Islam, orang yang sakit ada hak untuk menolak makan ubat. Allahu Akbar. Antara contoh tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la taludduni. La taludduni. Al-lud an tad'a ad-dawa fi zawiyati fami al-marid. Al-lud, awak pergi suap ubat di hujung celah mulut orang sakit. Dalam keadaan dia tak sedar, awak pergi suap ubat. Tak boleh. Sebab tu Rasulullah kata la taluddi. Tiba-tiba faladdu. Mereka letak ubat. Rasulullah bangun, sihat balik. Qal alam anhaakum an taludduni wallahi la yabqa ahadun fi hadzal bait illa lud. Rasulullah kata, kan aku dah suruh, dah larang kamu suap ubat ke aku. Semua orang dalam rumah ni akan disuap ubat illa Al-Abbas, kecuali Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu an, fa innahu lam yashhadahu. Tak ada masa tu. Jadi Rasulullah SAW bila larang, dan sahabat pun ramai sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, ramai yang bila demam dia terima demam kemudian dia wafat. Kalau pesakit tu tak boleh nak fikir, 2 ke setengah-setengah koma ke macam mana? Kita buat keputusan untuk dia. Wallahualam, saya tak boleh nak jawab. Tapi kalau wasiat si pesakit ni, kalau wasiat dia tak nak ubat, kita kena hormat dia, tak bagi ubat. Kalau dia dah pengsan dan tak boleh tanya. Kalau katakan ubat ni betul-betul confirm dia akan menyegarkan dia, tak apa. Nampak? Kita punya Terbukti. Terbukti.
Kadang-kala contohlah, kita buat first aid. Orang yang berhenti jantung ni nak selamatkan nyawa lain. Ni bab selamatkan nyawa. Tapi kalau orang sakit tu sedar, jangan bagi aku ubat. Aku tak nak ubat. Jangan bawa aku hospital. Kena hormat dia. Sekarang ni kita pergi hospital, entah dia buat apa kat kita. Kan ramai kes pergi hospital, sihat-sihat, mati. Apa? Kurang oksigen. Ya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yalah, kena berhati-hati. La hawla wala quwwata illa billah. Daripada masuk hospital dapat penyakit Lain. Hospital tu semua ramai orang Macam-macam sakit. ada. Sebab tu kadang-kadang hospital sendiri pun larang kita bawa anak kita kecil. Betul tak? Dilarang bawa anak kecil ke hospital, takut kena jangkit apa-apa. Sebab tu minta Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Minta Allah bagi kita sihat, tak perlukan manusia. Minta Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada kejahatan manusia, sebab manusia sekarang ni boleh buat apa sahaja demi duit. Contoh paling mudah kita tengok pedagang manusia, pedagang anggota. Boleh ambil mayat budak-budak kecil, dibuang, dibelah, dibuka, ambil buah pinggan, jual. Banyak. Banyak, subhanallah. Tapi, wallahualam, penjual vaksin ni, dia penyaga atasan. Dia selamat daripada low. Penyaga atasan ni, VVIP ni, selalu selamat. Kalau VVIP bawa dadah pun dia selamat. Awak ingat VVIP ni tak makan dadah? Allahu Rabbi. Saya dah masuk tahu. Saya masuk bukanlah cepa. Bukan masuk sebagai panduan. Bagi kuliah. Masuk bukanlah cepa. Ya. Saya pernah masuk. Saya cakap, masuk penjara. Yang kena dadah tu orang bawah. Atasan terlepas. Kadang-kadang yang VVIP yang jual dadah, yang kena bawah je. yang pack ganja tu, actually dia orang roll aja. Buat press conference, tak simpan balik. Kita keluarkan balik. Shooting. It's the same game. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yalah, kita hidup di zaman yang penuh kezaliman dan penindasan. Kita doa Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, tu je. Wallahi yang selamatkan kita sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lepas sekarang ni vaksin dah habis sebenarnya. Mainan dia nak habis dah. Model baru sekarang ni. Sebab orang pun dah sedar. Ramai orang dah sedar. Sebab sekarang diorang nak kita belanja, beli aset online. Benda yang tak exist. And what NFT, whatever. Lepas ni, wallahualam, ujian besar bab kewangan. Wallahualam. Kami sung kewangan. Ni lagi bahaya. Tutup semua branch. Matikan dia punya sistem semua nak Hari Isnin baru ni, kita tengok Maybank semua. Maybank, CMB semua. Sekejap lah. Dalam 2 jam rasanya. Kalau awak cuba try masuk Maybank ketika itu apa? You don't have any record. You don't have account. Saya try, saya cuba. Dia keluar. You don't, sekejap saya. Tak ada account. Account awak tak ada. Tapi dalam movie American Pie memang dah banyak kali diorang tunjuk benda tu. Dia tunjuk. Not exist. Tak ada. Awak ada 10,000, 20,000 tak ada. Tak wujud. Actually, I'm going to start. Sebab tu ramai sekali orang beli emas. Belanja. Sama lah, kita bukanlah fikir saya pun sama juga. Tapi lah kalau sekarang ni, okey, yang akan datang wallahualam, yang akan datang saya rasa isu emas. Ya. Sebab tu Rasulullah SAW sebut hadis akhir zaman, la taqumu as-sa'ah hatta yanhasir al-furat an jabal min dhahab. Emas ni, minta maaf, emas ni sangat mahal. Dunia ni boleh berperang kerana emas. Dunia boleh peperangan kerana emas. Rasulullah SAW qala dalam hadis sahih Bukhari, la taqumu as-sa'ah hatta yanhasir al-furat an jabal min dhahab. Tidak akan berlaku hari kiamat sampai sungai Al-Furat dia akan surut dan akan tunjuk bukit emas. Fayaqtatilu an-nasu alayhi. Manusia akan peperangan di bumi Iraq.
Kenapa Bush, Bush melakukan peperangan atas Iraq? Ayah dia dulu tahun 90. Mereka tahu ada dalam kitab Taurat ataupun Injil. Mereka telah kaji bahawasanya bumi Iraq ada emas. Dan Rasulullah dah sebut. Kita tak percaya hadis Rasulullah. Tapi orang Yahudi dan Nasrani mereka percaya kitab mereka walaupun mereka telah diubah. Tapi kita hadis Rasulullah yang sahih yang dinukilkan oleh ulama hadis kita tak percaya. Bahkan orang kata teori. La taqumu as-sa'ah, hari kiamat tak akan berlaku hatta yanhasir al-Furat an jabalin min dhahab. Akan menunjukkan bukit emas yaqtatilu an-nasu alaih. Manusia akan peperangan membunuh untuk merampas emas kat situ. Fayuqtalu min kulli mi'atin 99. Setiap 100 orang pergi kat sana, 99 akan terbunuh. Yang tinggal seorang. Sebab tu sahabat ketika itu, Imran ibn Husain, Anas ibn Malik, Jabir ibn Abdullah, masing-masing pesan kat Nabi, ya bunai, idza waqa'a dhalik fala tadhhab. Anakku, kalau berlaku benda ni, jangan pergi. Sebab akan terbunuh. Sekarang ni emas ada kan? Emas ada. Tapi kita, wallahualam, saya bukan cakap pasal sekarang. Mungkin 10 tahun akan datang. Wallahualam, kita tak tahu. Ada hadis ni, tapi English akan datang satu hari nanti. Untuk semua mankind, tidak ada benda yang tinggal selain kegunaan dinar dengan dirham. Naam, ada hadis sahih Muslim. Naam. So yang tu yang buat kita, we have to believe. Rasul ni hadis pasal sebelum Mahdi keluar. Sebab tu orang yang disebut dengan Bitcoin sekarang nak bagi kita lupa beli emas. Beli pula benda yang tak ada faedah. Dia sebenarnya satu lagi umat Islam kita di Malaysia tak sedar perak. Perak penting. Perak. Perak sekali mahal tau. Kalau 1 dirham perak, saya beli tahun lepas saya beli tau. Saya beli RM26 1 dirham perak. Sekarang ni 29. Dia naik juga tahu. Naiklah. Dia patut naik sekali, tapi Dia emas lain. dipermainkan Yahudi. So dia tak berapa naik, tapi sepatutnya patut naik sekali, tapi jauh lah beza harga dia macam tu. Sebab besok nanti bila dah tak ada duit, kita nak beli benda kecil mesti pakai silver. Ya, silver. Sebab emas tu kan terlampau Besar, mahal. Besar. So kita nak beli beras ke, nak beli, kita kena pakai dirham. Rasulullah SAW tengok ni akhir zaman, subhanallah, sistem dunia ni. Rasulullah SAW qal yushiku ahlul Iraqi alla yujba ilaihim dirhamun wala qafiz. Hadis sahih Muslim. Nyaris tak lama lagi orang Iraq, kalau tengok negara paling teruk sekarang siapa? Negara Iraq. Padahal minyak banyak. Siapa yang jatuhkan harga minyak? Siapa yang jatuhkan harga minyak mentah? Iraq antara negara paling kaya dengan minyak. Iraq, Syria. Tapi Rasulullah SAW kata, yushiku ahlul Iraq alla yujba lahum dirhamun wala qafiz. Tidak lama lagi penduduk Iraq tidak akan dapat import qafiz. Qafiz cumpak nasi pun tak boleh masuk. Wala dirham. Dirham pun tak ada. Qalu min aina dhalik ya Rasulullah? Siapa? Qal min al-ajam, al-furs. Parsi. Negara paling jahat hancurkan Iraq siapa? Iran. Kalau bukan peranan Iran yang kotor, Iraq tak akan jatuh. Siapa yang dedahkan semua rahsia-rahsia ketenteraan Iraq? Iran. Sampai Duta Amerika Syarikat ke Iran. Duta Amerika Syarikat ke Iran. Naam. Dia orang Iranian tapi ada pasport Amerika. Ada kan kenyataan dia? Dia Iranian tapi dah duduk di Amerika. Amerika ni pandai. Amerika ni, Yahudi besar. Tahu tak peresik Amerika Syarikat di Malaysia siapa? China Malaysia. Tak ada peluang kat Malaysia, pergi ke Amerika Syarikat 60-an. Dapat kerajaan Amerika balik sini. Antara cerita yang menarik, saya kerja kerajaan Kuwait. Ingat tak? 2004 sampai 2010 saya kerja kerajaan Kuwait. Kuwait setiap tahun dia akan buat hari, kita panggil hari apa? Hari Liberation Day. Hari kebebasan Kuwait daripada cengkaman Independence Liberation dipanggil. Liberation Day.
Hari Merdeka Kuwait. So, antara negara paling awal akan dijemput, akan diraikan adalah Kedutaan Amerika Syarikat. Ketua saya, Chancellor, Encik Adnan, Encik Aiman Adsani, orang Kuwait. Baguslah dia. Kawan rapat dia, daripada Kedutaan Amerika, ada seorang Chancellor. Saya buat jemputan untuk panggil, sahaja jemputan. Tapi memang dipanggil dah secara telefon. Tapi saya type surat untuk hantar ke Kedutaan Amerika Syarikat daripada Kedutaan Kuwait. Chancellor Kedutaan Amerika orang Cina. Saya kata, biar betul ni. Robert Yong gitulah. Saya tak ingat nama dia, tapi dia wanita. Kata, nama dia kita tak tahu kan. Nama Cina, wanita ke lelaki? Saya ingat lelaki. Saya tanya bos saya, mana pegawai Kedutaan Amerika yang kedudukan dia sama dengan engkau, Encik Adnan, Encik Aiman? Kata ni. Cina perempuan. Rambut panjang, tinggi. Yes, Mr. Muhib. Yes, I'm from US Embassy. Gini mata aku. Cina. Amerika ni tak kira. Arab pun boleh jadi tali baru Amerika Syarikat. Amerika ni guna semua untuk dia. Janji, wang. Jadi, subhanallah. Amerika ni, dia sebenarnya kalut tahu. Amerika Syarikat ni, dia tak akan tenang. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala qal wa yas'auna fil ardi fasada. Berusaha untuk merosakkan bumi. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi wallahu alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sebut qal yushiku ahlul iraqi alla yujba yushiku ahlul iraqi alla yujba ilaihim dirhamun wala qafiz. Penduduk Iraq tidak lama lagi nyaris mereka tak akan dapat satu cupak beras ataupun satu dirham. Qalu min aina dhalika ya Rasulullah? Siapa yang sekat mereka? Siapa yang akan kepung orang Iraq? Qal min qibalil ajam. Orang ajam yakni al-furs. Mereka akan sekat. Yamna'unahum dhalik. Mereka akan sekat. Tahu tak, lepas Saddam Hussein dijatuhkan, semua, Saddam ni dia bijak tahu. Dia membeli generator sangat besar, 7 generator. Yang cerita ni Dr. Abdul Razak Sa'di. Dr. Abdul Razak Sa'di ingat tak? Pensyarah mufti, bekas mufti Saddam yang saya bawa di jalan kat KL. Dr. Abdul Razak Sa'di, dia kata antara kebijaksanaan Saddam untuk menjaminkan elektrik untuk seluruh Iraq, dia beli 7 generator daripada Germany. Besar. Boleh membekalkan elektrik kepada seluruh Iraq. Maka Iraq tidak perlu, kalaulah kata Al-Faw. Al-Faw adalah teluk yang sentiasa Iran kacau. Iran nak ambil teluk Al-Faw. Selalu berperang kat situ, Iraq dengan Iran. Saddam Hussein, dalam strategi bijaksana dia tak nak langsung Iran sekat dan ambil peluang untuk menyekat sumber jana elektrik yang dijana oleh teluk Al-Faw. Macam Uthman dengan perigi Yahudi tu lah. Ya. Strategi dia. Saddam Hussein bijak. Maka Saddam Hussein beli 7 generator besar. Generator elektrik. Lepas Amerika jatuhkan Saddam 2003, masuk semua militan Iranian Syiah. Ambil, curi. Maksudnya dia bunuh semua tentera baki-baki, saki-baki tentera Saddam. Dan ambil 7 generator, dipindahkan ke Iran. Dia ambil semua, 7 generator. Sebab tu Iraq tak ada api, tak ada elektrik. Iran jahat, Iran. Tapi ulama kita duk sokong Iran. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sebab Iran datang sini bagi duit, belanja. Bisnes dengan government. Bawa kapal. Cuba tengok ni, Mahlas tu, yang jual tu. Tengok kedai dia. Kedai dia dekat Airport Subang pun ada. KLCC ada. Sebab apa? Dia bukan nak duit. Tapi ni perisikan dia kuat. Tahu tak pusat perisikan Iranian kat Malaysia kat mana? Restoran NAB. Tahu tak restoran NAB? NAB dekat jalan Bukit Bintang. Ni MRT. Kejap, NAB kat sini. Sini ada banyak kedai Arab. Ni Star Hill. Sebelah kanan. Saya kenal kedai ni dah 2005 lagi. Siapa cakap? Orang Kuwait pandai. Orang Kuwait dengan Iranian ni berhati-hati.
Orang Kuwait, saya pergi saja kawan saya, Kuwait News Agency, tunjuk kat awak pusat perisikan Iranian. Pergi makan nasi kedai ke sana. Kata, mu tak takut dia orang letak rasuah? Dah, tak ada. Dia buat report. Apa yang berlaku kat Malaysia? Dia buat report. Dia tengok benda yang besar lagi. Bukan bak nak bunuh kita. Dia tengok. Allah, dunia ni. Allahu Akbar. Jadi subhanallah. Dia everywhere. So kita kadang-kadang kita ni minta maaf. Dia orang tengah paksa RFID ni tau. Semua kereta akan detect. Because smart tag kita boleh ubah kereta. RFID ni memang lekat atas kereta tu. RFID. Dia nak kontrol Malaysia habis-habisan. Gerakan kita dah. Dia nak kontrol Malaysia habis-habisan. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata, duduk sini aku tak tahu siapa yang duduk pegang kita ni. Siapa yang pegang kita ni? Kita ni hanya wayang je. Kita wayang. Kita laksanakan tugas. Allahumma arhamna bi rahmatik. Wallahi, minta Allah rahmati kita, itu je. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tengok sahabat tulis apa? Muhammad Saifullah, alhamdulillah kita dilahirkan di dalam Islam dan kenal apa erti Islam. Barakallahu fikum. Sila Al-Yahya, Allah. Istwan Karim. Hidayah betul, tapi ialah. طيب Allah Subhanahu wa taala bila kata wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha, Allah jawab, qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan suruh manusia melakukan perkara fahisyah. Mana datangnya amalan orang jahiliyah seperti tawaf mengelilingi Kaabah dalam keadaan bugil bulat, telanjang bugil. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Minta maaf tadi kita tak habis ayat 37. Minta maaf. Allah kata apa? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban aw kadzdzaba bi ayati ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Saat paling dahsyat, saat kesiksaan paling dahsyat yang menantikan orang yang menipu atas agama Allah, saat kematian dia. Malaikat datang. Khususnya orang juga yang menipu dalam bab ibadah. Yang kata dia wali ataupun kalau ikut dia selamat. Termasuk mereka yang suruh kita taat ulul amri sampai ulul amri ni jadi seperti Tuhan. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah? Manakah golongan-golongan yang kamu merayu dan minta selain Allah? Kita sekarang ulama kata ulul amri. Ulul amri cakap, maka kita kena taat buta tuli. Tanpa tengok Quran, tanpa tengok sunnah. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut sunnah Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu wulatikum aw khairu a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin ulul amri yang terbaik yang kita sayang kat dia. Dan dia sayang kat kita. Dia tak nak kita mudarat. Dia bagi kita keadilan. Khairu a'immatikum man yuhibbunakum wa tuhibbunahum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Pemimpin kita yang kita sayang, kita akan doa untuk dia. Dia pun doa untuk kita. Wa syarru a'immatikum, sejahat-sejahat pemimpin kamu, man takrahunahum wa yakrahunakum. Kita tengok Rasulullah kata pemimpin paling jahat yang kamu benci dia dan dia pun benci kamu. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan sejahat-sejahat pemimpin kamu yang mereka laknat kamu, kamu laknat dia. Subhanallah. Qalu ya Rasulullah ala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasulullah, kalau pemimpin macam ni perlu kita melawan mereka ataupun melawan bawa senjata? Qala, jangan. Tengok, tak boleh lawan pemimpin madamu atau ma aqamu fikum salat, selagi mereka mendirikan salat, kamu tak boleh nak melawan dia ataupun buat kacau hilang. Tapi dalam bab tengok Rasulullah kata, Rasulullah sebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kaedah asas, tidak boleh kita mentaati mana-mana manusia walaupun pemimpin dalam bab maksiat. Bila pemimpin suruh zina, minta maaf, kita tak akan taat. Kita tak lawan tapi tak taat. Kalau engkau melawan perintah Allah dan Rasul,
tidak ada taat. Sebab tu kita pelik bila mari fahaman taat ulul amri ni. Siap ada persatuan sahabat ulul amri. Fuyu, persatuan sahabat ulul amri, masya-Allah. Bosku. Bosku, Bosku banyak penyayang. percayalah, mana-mana pemimpin akan datang memimpin Malaysia, dia akan lebih jahat daripada yang dulu. Percayalah. Ni saya percaya. Mana-mana pemimpin, kita ingat kita ada pilihan raya, kita akan jatuhkan kerajaan. Kerajaannya sedang disediakan lagi dahsyat dan teruk daripada kerajaan sekarang. Sebab tu Anas Ibn Malik kata, qala Rasulullah SAW, la ya'ti alaikum zaman illa walladhi ba'dahu asyarru min. Setiap zaman datang kepada kamu, zaman kemudian lagi jahat dan lagi mencabar. Kita ingat dah selesai. No, kita baru nak tarik nafas. Kejap. Tapi zaman akan datang. Cuba tengok sekarang ni, pemimpin duk berebut kan. Manakah pemimpin yang paling mencari keridaan musuh Allah? Inilah pemimpin yang akan diangkat di Malaysia. Sekarang orang tengah naikkan balik Najib. Najib kenapa dinaikkan? Tengok Najib buat apa 2 hari lepas ni. Kenapa mencari keridaan orang bukan Islam? Sekarang bila nak jatuhkan current government, dia cari musuh dia. Betul. Jadi pakai dia. Macam tu lah Mahathir buat kat Satu lagi ni, kawan Najib rapat tu. Hak parti tu. Pakai semua kelawang. Allahu Akbar. Saya tengok astagfirullah, kata astagfirullah. Jangan sebut nama dia, tak payah, jangan. Pakai dah siap. Tak tahu gambar lama ke baru, Allahu a'lam. Berebut mencari keridaan orang bukan Islam. Berebut. Sebab tu saya kata, kita bukan diperintah oleh orang Islam, nama je Islam, tapi pemerintah kita Allahu a'lam. Bila non-Muslim dalam negara ni dah mula cari musuh yang current government, memang ada agenda lah. Ada agenda. Cari yang musuh untuk jatuhkan ni. Ya. Dia nak jatuh kerajaan sekarang. Maka buat lah. Tapi rasanya dia dah Macam ada Mahathir was deliberate supaya orang semua boleh terima dia. Ya. Kita tegakkan Al-Quran dan Mana ada. Sekarang ni dah kucak-kacir dah. Mana boleh nak tegakkan Quran dan Sunnah. Dan kita ni rakyat yang tidak ada ilmu tau. Kita ni jahil. Maka kita akan. Sebab tu subhanallah, selagi kita tak ikut Quran dan Sunnah, selagi itulah kita sentiasa akan diberbodohkan. Sebab kita sentiasa mikir Quran dan Sunnah tak beri faedah. Kita tengok pemimpin yang boleh bagi wang. So pemimpin ni juga ada bala bagi kita. Naam? dia meremeh-remehkan Al-Quran dan Sunnah tu seolah-olah di zaman Dahulu, sekarang tak boleh pakai. Dia boleh pakai, tapi zaman moden ni Tak boleh pakai. Ke arah teknologi. Dia cuba mempengaruhi pemikiran kita. Sama juga kita sekarang ni zaman dah don't need Quran dan Sunnah tu buat keputusan hidup macam mana. Banyak dah don't care. Nak bahagia, nak suka-suka. Nak bahagia, nak relax, nak enjoy. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah keadaan sesebuah kaum sampai mereka ubah keadaan sendiri. Selagi kita tak berubah, Allah tak akan ubah kita. Apa yang menantikan tak tahu. Sekarang ni berita yang sangat menyedihkan daripada Saudi. Tengok hari tu sebenarnya, tapi azab Allah datang tahu. Hari tu tahu tak, masa mereka buat konsert terbaru, ada puting beliung tapi tak masuk berita tahu. Puting beliung terus tak di Saudi terbang habis. Masa tu konsert di Saudi minggu lepas. 10 hari terlepas. Ada konsert satu kumpulan Korean. Iya. Tapi tak heboh di berita langsung. Konsert ni tiba-tiba mereka bangun nak start, Allah Subhanahu Wa Taala hantar angin kuat, terbang semua alat-alat mereka dan dibatalkan konsert ni. Berita ni di Jordan. Ada seorang ulama Jordan cerita, kalau saya tak ikut perkembangan di Jordan, kita kat sini mana dia heboh. Nanti Saudi marah pula. Angin kuat, habis terbang, semua. Dahsyat. Allah Subhanahu Wa Taala kalau bagi azab Allah dahsyat, jangan main-main. Sini pun dah banjir, wabak. Kita macam-macam tapi kita tak sedar. Macam-macam tapi kita tak akan sedar.
Sebab manusia ni bila Allah Subhanahu Wa Taala makin banyak bagi makin banyak Allah bagi pengajaran, makin mereka sombong. Allah kata apa? Selalu saya ulang ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan rasul-rasul sebagai peringatan kepada umat dulu. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Datang penyakit al-ba'sa, penyakit wabak, wad-dharra, masalah banjir, kekurangan makanan, la'allahum yatadarra'un, andai mereka rujuk kepada Allah merayu. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, andainya bila datang azab Allah, andainya mereka rujuk kepada Allah. Surah Al-An'am ayat 40 rasanya. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum, tapi hati dah keras. Apa jua Allah hantar bala? Kita hati dah keras. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Segala amalan kemungkaran, kejahatan mereka syaitan menghiasi. Nampak comel. Hatta idza, cuba tengok ayat 42 rasanya sekarang. 43. Hatta idza surah Al-An'am. Falau ayat 42, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. 43 tu. Okey. Jadi 43, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, andainya bila datang azab Allah dan wabak. Tengok, wabak. Andainya bila datang wabak mereka rujuk kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, tetapi yang berlakunya hati mereka dah keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan telah menghiasi apa yang mereka lakukan. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. Tengok Allah kata, tengok ni. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. Bila mereka dah makin lalai dan alpa, walaupun Allah hantar peringatan, Allah bila tengok, Allah tengok ni peringat ke tak, Allah makin bagi senang. Sebab tu kesenangan, kemewahan, jangan ingat satu tanda yang baik. Jangan ingat kesenangan, kemewahan. Jangan ingat semata-mata sesuatu yang menunjukkan keredaan Allah. Tak. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Bila Allah bagi banjir, Allah bagi bala, penyakit, azab sikit, kemarau, tiba-tiba kita makin lalai dan keras hati, tak ada pun minta maaf dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan buka satu pintu kemewahan yang dahsyat. Sebab lepas kemewahan yang dahsyat ni akan ada azab yang ambil mereka dalam keadaan sekelip mata, dalam keadaan mereka sukaria. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka gembira, enjoy, Merry Christmas, tahun baru, ulama makin lalai. Ya Allah, saya pergi kat Terengganu, banner paling besar daripada Tok Lebay, selamat tahun baru, Allahu Rabbi. Saya kata astaghfirullah. Awak dulu mengkafirkan parti saudara engkau kerana kerajaan jahat, kerajaan taghut. Tapi sekarang ni engkau yang mengata Merry Christmas kepada Yahudi dan Nasrani. Di manakah agama Islam yang engkau bawa? Bule tu untuk mana bule? Allah, bule tenggelam dah, tak ada bule dah. Dah kita tengok, subhanallah, kita dah tak sedar dunia ni mengelapkan mata, gelap dah. Nak jawatan, nak jadi gini, Allah. Saya tak tahu, bila jumpa mereka, tak sek-sek kita. Saya kata, saya tak ada sek-sek boh. Saya tak ada sek-sek share. Saya ikut kata Allah dan Rasul. Mu ada sek-sek. Sebab tu tuan rahmati Allah. Antara gulungan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan letak dalam api neraka mereka yang ta'assub kepada kelompok. Mereka yang ta'assub kepada parti. Ini paling bahaya. Geng.
Geng kita hak betul Islam. Jangan. Kita tak selamat lagi. Jangan kata apa ni Islam betul. Saya pun tak selamat. Kita ni belum selamat lagi ni. Selagi belum mati. Selagi belum mati. Sebab tu kita tengok ada satu ayat. Surah Al-A'raf juga. Ada di antara api neraka dan syurga ada satu kelompok dipanggil Al-A'raf. Yang tidak masuk syurga dan tidak masuk api neraka. Mereka ni akan jumpa sahabat mereka dalam api neraka. Tengok ayat dia berapa tak ingat. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Al-A'raf, orang yang duduk atas pagar besar di antara api neraka dan antara syurga. Mereka ni akan terserempak dengan kawan-kawan mereka yang ada kelompok. 48. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ. Surah Al-A'raf, surah yang kita jumpa geng-geng dia yang dikenal. Geng yang kuat, yang sombong, yang ada kuasa, yang geng-geng yang ada politik, yang ada parti politik, yang ada pengaruh. Dia jumpa geng dia, tapi dia ni duduk di tengah-tengah, atas pagar. Dia jumpa kawan dia dalam api neraka. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. Kenal wajah dia. قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Apakah gunanya kelompok-kelompok kamu yang sombong, yang kuat? Manakah parti awak dulu yang awak pegang? Parti. Hidup parti. Ma aghna, apa gunanya? Selamat ke tak? وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Sampai kamu sombong dan bongkak dengan kelompok kecil awak ni. Sebab tu dalam Islam tak ada parti tau. Tak ada parti. Jangan kita buat parti, buat pertubuhan. Semua ni. Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Ini jadi Ahlul A'raf ni yang duduk atas pagar, dia kata kat kawan-kawan geng-geng dia yang ada pengaruh di dunia, yang duduk dalam api neraka. Dia kata, apa gunanya geng awak, parti, menteri awak mana? Sedangkan mereka yang dizalimi, orang bawahan, rakyat marahin, orang yang ditindas, yang ni dia akan masuk dalam syurga. Ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Semua orang yang dizalimi, orang yang ditindas, orang yang tak ada suara tau. Yang orang kata, dia mati pun orang tak cara. Ni yang akan masuk syurga. Udkhulul jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Yang akan masuk syurga orang yang ditindas tahu, yang menjadi orang tak peduli. Subhanallah. Jadi lebih baik kita jadi, wallah minta maaf kalau saya kata lebih baik kita jadi orang yang dizalimi daripada menjadi orang yang menzalimi. Jangan kita menjadi orang yang suka zalimi orang. Jangan minta kita ada jawatan ataupun sebarang kedudukan yang menyebabkan kita zalimi orang dalam keadaan kita tak sangka. Sebab orang yang dizalimi ni dia akan doakan kita. Subhanallah. Doakan kita masuk api neraka. Dia akan doa atas kita. Wallahu alam. Saya rasa cukup setakat ni dulu, insya-Allah. Kupasan hari ni yani tak apa, ada insya-Allah sambungan. Syaitan ni dia punya strategi tu dia sebab macam buka aurat kan, macam daripada Nabi Adam buka aurat, yang ni pun buat orang jahiliyah ni pun buka aurat dia. Dia tu cara dia menghinakan manusia lah. Comel juga, satu poin yang sangat indah. Syaitan, iblis, antara cara dia untuk menghina dan mensesatkan manusia, paling utama mendedahkan keaiban mereka. Membuka aib dia. Sebab benda tu mengundang kemurkaan Allah. Dalam masa yang sama Allah kata apa dalam ayat ni? Ayat yang 29. Attaquluna 'ala Allah. Qul amara rabbi bil qist. Nanti kita insya-Allah nak huraikan ayat ni, penting juga. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum. Allah Subhanahu wa taala suruh benda yang baik. Perintah Allah semua benda yang baik. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal utitu aw bu'ithtu bi makarimil akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan dengan akhlak yang tinggi. Tidak menzalimi, tidak mencuri, tidak makan rasuah. Ini akhlak Rasulullah. Tutup aurat Rasulullah seorang sangat pemalu. Tak menipu. Rasulullah tak menipu. Sebab tu Islam ni, ajaran Islam yang diutuskan oleh para Nabi dan Rasul, ajak benda yang baik.
Tak akan ajak kita untuk menipu, untuk menyembunyikan kebenaran, untuk jual agama, untuk menunggak agama. Semua ni tak ada kaitan dengan Islam. Wallahu a'lam. Tadi poin yang zaman jahiliah diorang tawaf tak ada pakaian kan, sampai to the extent diorang memang tak boleh fikir ke benda ni tu bodoh sangat kan. Ayuh, comel ni. Bodohnya. Bagaimana orang jahiliyah diperbodohkan oleh ketua? Siapa yang boleh berbodohkan kita? Ketua kita. Sebab bila awak kata taat ulul amri, bayangkan kalau ulul amri suruh awak telanjang, awak taat? Macam tak malu. Tak malu ke engkau ni? Fikirlah, Islam ni agama fikir. Islam ni agama membuka minda supaya tapis dulu. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ala al-muslim," hadis Abdullah bin Umar, "Ala al-mar'i al-muslim as-sam' wa at-ta'ah fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah." Seorang Muslim wajib dengar dan taat pemimpin dia selagi tidak disuruh buat maksiat. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةٍ. Bila kita disuruh buat maksiat, tidak ada dengar, tidak ada taat. Apa prinsip taat ulul amri ni yang datang ni? Kalau ulul amri akan bawa kita ke api neraka, awak nak ikut? Wallahi saya tak akan ikut. Kalau pemimpin aku, ulama tinggi manapun, kalau engkau suruh aku masuk api neraka, saya tak akan ikutmu. Ustaz-ustaz ulama ni pun dah ada degree dalam PhD ni. Dia nak ikut ulul amri yang tak pernah imamkan orang. Ni bukan ulul amri. Ulul amri dulu, khalifah, diimamkan salat. Abu Bakar imam, Umar imam, Uthman imam, Ali imam, Muawiyah imam. Ketua peperangan dia. Ulul amri ni, kalau berlaku apa kat Malaysia, dia buat-buat ni, ada rumah di Australia, ada rumah di New Zealand, ada di London. Yang tinggal awak bawah ni, mana ulul amri? Cabut lari. Berapa kali dia orang tukar Perdana Menteri kita ni? Berapa kali dah? Dalam tempoh ni. Dan kita dah macam tak ada ulul amri dah. Dia macam, dia tak menggalakkan, dia tak suruh kita buat maksiat, tapi dia tak menghalang kemaksiatan. Bahkan dia menggalak sekarang. Tahu tak undang-undang baru di Sarawak boleh murtad? Bebas. Di Sarawak boleh, orang Islam boleh murtad. Tapi ada tapisan dia lah, tapi dah mula. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفتنا في ديننا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.